Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar tajuk yang terakhir dalam bab 7 iaitu teori fotoelektrik Einstein. Okey. Pada tahun 1905, Albert Einstein, seperti yang anda tahu, Albert Einstein adalah seorang ahli pakar fizik. Pada tahun 1905, Albert Einstein telah mengemukakan satu teori fotoelektrik yang menerangkan kesemua ciri kesan elektrik. Apa itu kesemua ciri kesan elektrik? Saya percaya anda dah belajar pada subtopik yang sebelumnya. Mari kita lihat dulu apa ciri-ciri kesan fotoelektrik. Yang pertama ialah kesan frekuensi terhadap fotoelektrik. Yang kedua, kewujudan frekuensi ambang. Yang ketiga, tenaga kinetik elektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Dan yang keempat, fotoelektron dipancar serta-merta apabila disinari cahaya. Lihat pula apa kata Einstein. Einstein mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zarah cahaya. Apa itu zarah cahaya? Zarah cahaya ialah foton. Foton ialah zarah cahaya. Tenaga setiap foton berkadar terus dengan frekuensi cahaya. Apa maksud berkadar terus tu? Nanti kita lihat berdasarkan graf. Bagi mengira tenaga yang dibawa oleh zarah foton, ia mempunyai satu formula iaitu E sama dengan HF, di mana E adalah tenaga, H adalah pemalar Planck iaitu yang bernilai 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule second, dan F ialah frekuensi. Berbalik kepada pendapat Einstein tadi yang mengatakan bahawa tenaga setiap foton berkadar terus dengan frekuensi cahaya. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bila kita lihat graf ini, tenaga adalah berkadar terus dengan frekuensi. Bermaksud apabila frekuensi bertambah, tenaga akan bertambah juga. Disamalah maksud seperti tenaga setiap foton bertambah apabila frekuensi cahaya bertambah. Jadi itu menunjukkan ianya ialah berkadar terus. Seterusnya kita lihat bagaimana terhasilnya fotoelektrik apabila sinaran cahaya mengenakan satu permukaan logam. Beginilah kejadiannya. Apabila sinaran cahaya menembusi satu permukaan logam, di mana cahaya fotoelektrik berlaku apabila cahaya menyinari permukaan suatu logam. Maksudnya cahaya itu tidak kisah daripada cahaya lampu, cahaya sinaran matahari, asalkan benda ini fotoelektrik berlaku apabila terdapat sinaran cahaya menembusi satu permukaan logam. Di dalam logam terdapat elektron yang bebas bergerak. Apabila satu foton, ingat foton adalah zarah cahaya. Zarah cahaya iaitu daripada sinaran cahaya tadi itulah. Apabila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebut. Apabila sinaran cahaya itu ada mempunyai foton, apabila foton mengenakan pada permukaan logam, tenaga foton akan diserap oleh elektron yang dalam logam tu sendiri. Faham? Selepas itu, kenapa elektron menyerap tenaga daripada foton adalah untuk membebaskan elektron daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Dari sini kita akan lihat bahawa elektron yang dapat tenaga daripada foton tadi tu, dia akan membebaskan elektron daripada logam. Sebab itu ia memerlukan tenaga. Beginilah kejadiannya. Maksudnya elektron daripada logam tu akan terbebas keluar apabila dia dah mendapat tenaga daripada foton tersebut. Lazimnya, kebiasaannya elektron pada permukaan logam akan memperoleh tenaga kinetik yang maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam logam. Maksudnya kat sini
elektron yang berada di permukaan logam akan mendapat tenaga kinetik yang maksimum daripada foton, iaitu zarah cahaya itu sendiri. Okey. Tapi elektron yang berada dalam bahagian logam tu dia tidak akan mendapat tenaga yang maksimum seperti elektron yang berada pada permukaan logam tersebut. Okey. Seterusnya kita akan lihat apa formula yang terlibat. Okey, bagi elektron yang terletak pada permukaan logam, okey, tenaga foton sama dengan tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron tambah dengan tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Okey, di mana secara ringkasnya kita boleh tulis sebagai tenaga foton sama dengan E, sama dengan tenaga minimum yang diperlukan sama dengan W. Tambah dengan tenaga kinetik maksimum K max. K ialah tenaga kinetik. Terjadilah HF sama dengan W tambah 1/2 MV kuasa 2 maksimum. Kenapa ada HF kat situ? HF tu adalah daripada formula yang sebelumnya, iaitu E sama dengan HF. Faham? Sama dengan W tambah 1/2 MV square max. Kenapa 1/2 MV square max? Kenapa? Adalah sebab formula bagi kinetik energi ialah 1/2 darab M darab V kuasa 2 maksimum. Jadi bila kita ringkaskan, kita akan dapat 1/2 MV kuasa 2 maksimum sama dengan HF tolak W. Seterusnya kita akan kira pula fotoelektron yang tiada tenaga kinetik. Yang mana tak ada tenaga kinetik ni? Elektron kat mana? Mestilah elektron yang berada di bahagian dalam logam tu. Pada frekuensi ambang F0, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Maksudnya tenaga kinetik dia adalah kosong. Kenapa kosong? Sebab seperti yang saya cakap tadi, di dalam pada elektron yang berada pada bahagian logam, dia punya tenaga akan menjadi sangat-sangat minimum berbanding elektron yang berada pada permukaan logam. Apa pula frekuensi ambang? Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum yang boleh menghasilkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Maka kosong sama dengan HF0 tolak W. Kosong tu sebab kinetik dia, tenaga kinetik adalah kosong. Bersamaan dengan kita ringkaskan W sama dengan HF0. Daripada sini kita perlu gantikan W sama dengan HF0 ke dalam persamaan tenaga kinetik, iaitu 1/2 MV kuasa 2 maksimum sama dengan HF tolak W. Kita akan dapat, apabila kita pemudahkan, kita akan dapat 1/2 MV kuasa 2 sama dengan HF tolak HF0. Mana datang HF0 tu? Ianya datang daripada W yang dekat atas tu. W sama dengan HF0. Dan kita pemudahkan lagi, dapatlah 1/2 MV kuasa 2 maksimum sama dengan H dalam kurungan F tolak F0. Ini adalah untuk permudahkan.